Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau mempunyai kedudukan makomnya yang sangat tinggi, bahwa makomnya para wali-wali ada di telapak kaki beliau, dan itu adalah sebagaimana majazi, bukan secara letterlek, bahwa makomnya para aulia niku ada di telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. يعني الطريقة وعلى رقاب كل الأولياء أو العلماء أو الرجال، يعني جميع الأولياء والصالحين والعلماء اتبعوا طريقتي وجعلوا طريقتي طريقتهم. Dan yang dimaksud daripada bahwa para aulia atau ulama berada di telapak kaki beliau, bahwa ulama-ulama tersebut, para wali-wali tersebut mengikuti thariqah, semuanya mengikuti thariqah daripada thariqahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau secara tidak langsung mempunyai kedudukan wali kutub pada zamannya. Dan Syekh Abdul Qadir ini beliau adalah seseorang yang sangat ahli tasawuf, dan juga mempunyai akhlak yang sangat luar biasa, adab yang sangat luar biasa. وأنا أحيي الموتى بإذنه. طبعا سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره لا يتجرأ على الله. الذي كتب هذا الكتاب ومحبته لسيدنا عبد القادر لا يقصد أن يجرئ سيدنا عبد القادر، لكن لمحبته لسيدنا عبد القادر الجيلاني كتب هذا الكلام. والصحيح قال وأنا أحيي الموتى بإذن الله ليس بإذن الله. هذا في جواهر المعاني صحيح؟ تفضل. Dan di salah satu kitab Jawahirul Ma'ani, di situ ada mengkisahkan tentang ada seorang Nasrani yang anaknya meninggal, kemudian minta supaya dihidupkan kembali oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sebagaimana Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun di situ di dalam kitab diterangkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan orang yang mati dengan izinnya sendiri, tetapi dirubah untuk supaya tidak ada kesalahpahaman. Sesungguhnya orang yang meninggal itu yang menghidupkan Allah Ta'ala. Jadi Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang telah mati tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di waktu yang berkah ini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka dengan para guru-guru kita tercinta. Bil khusus kita dapat berkumpul dengan tamu kita tercinta, yang mana sebagian sudah kenal dan sebagian belum kenal. Nama beliau Maulana Syekh Ahmad Ruhi Ad-Duhaibi Al-Jailani, yang mana asal beliau dari negeri Libanon, Tripoli Utara, yang juga beliau merupakan cucu yang ke-28 daripada Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, dan yang ke-40 dari Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau berkumpul di tempat ini tidak semata-mata terkecuali beliau ditugasi oleh kakek beliau untuk datang ke Indonesia, dan kita dapat berkumpul bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang mau mengikuti daripada perkembangan dakwah beliau di Indonesia bisa mengikuti melalui Instagram beliau yang namanya Ahmad Ruhi. Fa'alihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا وعلمنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر المولى عز وجل. وإن شاء الله نحن جميعا نحاول أن نقتدي ما أمرنا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك واجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب هذا المجلس المبارك، صاحب هذا المكان المبارك، صاحب هذه المناقب والصلوات المباركة. أعني بذلك أخونا في الله حج وأخوه عفوا ماذا وأخوه أندي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل والرزق الكثير والذرية الصالحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع المسلمين والمسلمات بكم آمين يا رب العالمين. أيضا الشكر موصول إلى من كان سببا لوجودي هنا، أعني بذلك قوس شهريار. أنا سميته قوس جميل لأنه جميل ما شاء الله كان. جزاك الله عني خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته. وطبعا أدبا واحتراما وتبركا بذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شكر وسلام خصوص مع المحبة والأدب والتواضع إلى سليل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب محسن العيدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم العمر الطويل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء. أيضا السلام والشكر موصول إلى جميع الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بكم في الدنيا أن يجمعني بكم في الآخرة في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اصبر. قال لي الأستاذ شجاع وأستاذ أن هذه التوصية قصيرة. هو أولا كان فقط دعاء، لكن تمنى علي توصية قصيرة لأن هذا المجلس مجلس تبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول سمعنا وأطعنا. حاضر. الحمد لله في هذا المجلس المبارك أخبرني حاج الآن قبل قليل أنه هنا مجلس الذكر. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا عندما نذكر الله سبحانه وتعالى الله يزرع الطمأنينة والسكينة والرحمة في قلوبنا. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في جميع أعمالنا. الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأذكار يغفر لنا ذنوبنا. الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأذكار يرفع درجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأذكار يجعلها نورا في قلوبنا. كلنا أموات وبعدين نحن نجلس في هذه الحفرة وحيدا، ما في أحد، ما في لا قوة ولا كهرباء. هذا الذكر هو نور هذا القبر. هذا الذكر هو استغفار إلى المولى عز وجل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة للمولى عز وجل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفرحوا جميعا وأنا معكم. دخل على صحابته في أحد الأيام فقال لهم هل أدلكم على ما يقربكم إلى ربكم ويرفع لدرجاتكم وأفضل من إنفاق المال والذهب والفضة وخير لكم من الجهاد في سبيل الله. تعجبت صحابة رسول الله ما هو هذا العمل الكبير الضخم الذي كنا له فيه كل هذا الأجر وكل هذه الدرجات؟ فأجابهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله. ذكر الله يا أخوان فيه أجر عظيم وفيه بركة وفيه شفاء للصدور وللقلوب وللأبدان وللأجسام. فلذلك يجب علينا أن نواظب على أن نحضر في مجال ذكر الله سبحانه وتعالى. ومجالس الذكر هي ليست فقط عندما نقرأ المناقب أو نذكر الله. مجالس الذكر هي متعددة. عندما نقرأ القرآن الكريم هو مجلس من مجالس الذكر، نشرح ونتفقه الأحاديث. مجالس العلم هي مجالس الذكر. مجلس الصلاة على الرسول مجلس من مجالس الذكر. مجلس قراءة مولد رسول الله مجلس الذكر. عندما نقرأ مناقب سلطان أولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره مجلس من مجالس الذكر. فلذلك يجب علينا أن نحرص جميعا، والحاضر يعلم الغائب. يعني الحاضرين هنا لازم كل إنسان يخبر جاره وصديقه هلموا بنا إلى هذه البركة. بعد أن ينتهي هذا المجلس يا أخوان الملائكة تصعد إلى السماء فيسألهم المولى عز وجل وهو علام الغيوب ماذا تركتم عبادي يفعلون؟ فتجيب الملائكة يشكرونك ويحمدونك ويصلون على نبيك محمد. فيسألهم المولى عز وجل وما حاجتهم بذلك؟ فتجيب الملائكة خوفا من نارك.
فيسألهم المولى عز وجل وما حاجتهم غير ذلك، فتجيب الملائكة طمعا بجنتك. ببركة هذا المجلس يا أخوان، من كان عنده ذنوب أو معصية أو بعد عن الله سبحانه وتعالى اسمعوا، هذا حديث قدسي عن المولى عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقسم بالعزة الإلهية: أشهدكم يا ملائكتي وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، ببركة هذا المجلس. فلذلك يجب علينا أن نواظب على هذه المجالس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وحبا بالله سبحانه وتعالى. نصيحتي الأخيرة، طبعا أنا هذا أعرف هذا الموضوع وخصوصي في أندونيسيا، كل أهل أندونيسيا عندهم محبة عظيمة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بمحبتكم لأهل بيت رسول الله عندنا نحب الحبيب محسن، هذا لنا هذا عبادة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أيضا: من أحب أهل بيتي فقد أحبني ومن أحبني فقد أحبه الله. عندما نحب أهل بيت رسول الله فهذا دليل محبتنا لرسول الله، وعندما نحب رسول الله فهذا دليل محبتنا لله سبحانه وتعالى، وبذلك الله سبحانه وتعالى يرضى عنا في الدنيا وفي الآخرة. وأكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيها خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، الذي بشرنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا: من صلى عليه في كل يوم 10 مرات وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن صلى عليه في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. والبشرى الأعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه في كل يوم 1000 مرة باليقين والإخلاص والاستقامة. لا تصلي على الحبيب محمد وأنت بعيد عما جاء به سيد محمد، هذا مردود عليك. إن المحب لمن يحب مطيعه. من صلى عليه في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده في الجنة. لم يخرج من الدنيا إلا وقد أرى الله سبحانه وتعالى مقعده في الجنة. فلذلك فلنكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tuhan kita tercinta, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu mengajarkan kita semua untuk bersyukur, berterima kasih kepada manusia, yang mengajarkan adab, akhlak dan budi pekerti yang benar. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kewajiban dan keharusan untuk saya berterima kasih dan bersyukur karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada sahibul majlis, sahibul bait, sahibul da'wah, yaitu Haji Aan beserta kakanda tercinta Haji Andi dan Umi dari beliau berdua dan keluarga besar daripada beliau. Semoga kebaikan beliau dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Ta'ala. Semoga beliau semua panjang umur, sehat walafiat, digampangkan segala urusannya dunia dan akhirat, diberikan keturunan yang soleh-solehah, dan semoga kebaikan yang beliau lakukan menjadi catatan amal soleh untuk bekalnya kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan beliau barusan melihat Bang Haji Aan katanya punya anak baru, katanya mabruk, semoga lebih berkah dan dijadikan anak yang soleh. Juga rasa syukur dan terima kasih ini saya sampaikan kepada orang yang menjadi sebab adanya saya di tempat ini, yaitu beliaulah yang menjadi sebab Gus Syahriar. Saya menyebutnya Gus Jamil, kalau bahasa kita Gus Guanteng. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digampangkan daripada segala langkah perjuangannya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga suatu keharusan bagi saya
untuk mengucapkan rasa syukur salam penghormatan saya sampaikan kepada beliau ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu guru kita tercinta Al-Habib As-Sayyid Muhsin Al-Aidarus. Semoga pun beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digampangkan segala langkah perjuangannya oleh Allah taala. Juga semua yang hadir di tempat ini, muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya memohon meminta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kita sekarang di tempat ini, semoga esok kita dikumpulkan di surganya Allah, dikumpulkan di surga Firdaus A'la bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada awalnya saya tidak akan bertausiah karena ini majelis saya membawa daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertabaruk rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sahibul Bait hajaan minta kepada saya untuk bertausiah walaupun sedikit agar menjadi ilmu untuk kita semua, dan beliau pun menyetujuinya akan sedikit berbicara dan bertausiah kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau kata beliau ketika diminta tausiah sedikit, kata beliau siap. Kenapa siap? Karena tadi beliau sore-sore dibawa main jet ski di laut sana. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah taala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis ini. Sebagaimana saya diberitahu, ini majelis adalah majelis ratib, yang mana ini majelis adalah sebahagian daripada majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala memberikan kabar gembira di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim untuk orang-orang yang selalu berada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah oleh kalian semua, kata Allah, ketahuilah oleh kalian semua, dengan zikir kepada Allah, dengan engkau selalu mengingat Allah, maka akan membuat hati-hati yang sedang gersang, yang sedang gundah gulana diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada majlis zikir, Allah menurunkan keberkahan kepada kita, Allah menenangkan hati kita, Allah memberkahkan rezeki kita, Allah menggampangkan rezeki kita, Allah memuluskan rencana-rencana baik kita, Allah menurunkan daripada ketentraman terhadap keluarga kita. Dengan berkah majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengundang banyak daripada kebaikan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir kepada Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar yang menggembirakan untuk kalian semua dan untuk saya, kata beliau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rombongan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan memberitahukan kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang akan mendekatkan diri engkau kepada Allah, yang akan mengangkat harkat derajat engkau di hadapan Allah, yang mana amalan tersebut lebih baik daripada engkau menginfakkan emas perak di jalan Allah, lebih baik daripada engkau mengorbankan harta kalian di jalan Allah, bahkan lebih baik daripada engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in merasa heran dan terkagum-kagum. Adakah gerangan amalan yang seperti itu? Tentu wahai paduka Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan amal tersebut? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang luar biasa, mengalahkan daripada amal-amal soleh yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwasannya
Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak macamnya dan banyak cabangnya. Tidak hanya sekedar yang kelihatan dan kedengaran berzikir lalu itu disebut majlis zikir. Banyak majlis zikir kepada Allah. Ketika kita berkumpul membaca Quran adalah itu majlis zikir kepada Allah. Ketika kita membedah daripada kandungan makna ayat suci Al-Quran itu adalah majlis zikir. Ketika kita memanggil-manggil bersolawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majlis zikir kepada Allah. Ketika kita membaca manaqib itu pun majlis zikir. Ketika kita mengingat Allah Ta'ala berkumpul itu pun majlis zikir kepada Allah. Banyak daripada warna-warni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah, yang menyambungkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah wahai para perindu-perindu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para perindu-perindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi bahwasanya di atas sana ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah. Tugas tersebut mencari-cari majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah menemukan daripada majlis zikir tersebut, malaikat turun duduk bersama-sama kita, menghemparkan daripada sayap-sayap malaikat tersebut, mengaminkan daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan kemudian setelah beres daripada majlis zikir seperti ini, kembalilah malaikat ke tempatnya masing-masing. Lalu ditanya oleh Allah, padahal Allah Maha mengetahui tapi ingin menonjolkan betapa besarnya pahala majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya, wahai malaikat, apa yang mereka lakukan berkumpul-kumpul meninggalkan tempatnya masing-masing? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka berzikir kepadamu, mereka mensucikan namamu, mereka memanggil-manggil nama kekasihmu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kembali, apa sih yang mereka mau wahai para malaikat? Malaikat menjawab, ya Allah, mereka khaufan min nari, takut akan siksa nerakamu ya Allah. Allah bertanya kembali, apalagi yang mereka mau wahai para malaikat? Tama'an bi jannati, mereka ingin dan berandai-andai ingin memasuki surgamu ya Allah. Lalu dengarkan wahai saudara-saudariku apa yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi. Satu kegembiraan berkah majlis zikir untuk para pendosa, berkah majlis zikir untuk para perindu dan para pecinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi di hadapan para malaikat. Apa kata Allah? Ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kalian semua wahai para malaikat-malaikatku, wa izzati wa jalali, demi kegagahanku, demi keagunganku, aku mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang hadir di majelis seperti ini. Dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah, dosa yang akan datang semuanya diampuni oleh Allah. Berkah kita duduk di majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika ada majlis seperti ini, ajaklah saudara kita, ajaklah tetangga kita, ajaklah orang-orang yang kita cintai untuk memenuhi majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat daripada terakhir saya, sebagaimana alhamdulillah kita dihadiri oleh guru kita tercinta yang mana beliau adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita untuk mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kita terhadap ahlu baiti Rasulullah sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul sabdakan, man ahabba ahla baiti faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabbahullah. Siapa orang yang mencintai ahlu baitku, anak keturunanku, anak cucuku,
maka orang tersebut telah mencintaiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang yang mencintaiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mendapat cintanya Allah, apa yang kita inginkan lagi? Semuanya milik Allah dan diatur oleh Allah, akan digampangkan segala macamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada ahlu bait Rasulullah itu adalah sebagai ibadah yang mutlak kepada Allah. Kecintaan kita kepada ahlu bait Rasulullah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita kalau mencintai daripada guru kita tercinta Habib Muhsin Al-Aidarus, ini adalah bukti cinta kita kepada kakek beliau Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terakhir saya untuk kita semua, perbanyaklah membaca salawat salam kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pupuklah rasa cinta dan rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak keutamaan dan fadilah ketika kita mencintai dan banyak membaca salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali di setiap harinya, maka wajib mendapatkan syafaatku kelak yaumul qiyamah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasul, 100 kali di setiap harinya, maka Allah pasti akan mengabulkan 100 hajat keinginannya. 30 diberikan di dunia, 70 Allah berikan di akhirat. Dan juga Nabi kita tercinta baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira untuk para pembaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya ketika kita membaca salawat dengan keyakinan dan kerinduan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berharap lebih ketika kita membaca salawat tapi tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, dibarengi dengan ketundukan kepada Allah, tidak bertolak belakang dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau SAW? Siapa orang yang bersholawat kepadaku di setiap harinya 1000 kali, lam yakhruj minad dunya illa waqad tabawwa'a maq'adahu fil jannah. Tidak akan keluar dari alam dunia ini, tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahli surganya Allah, menjadi ahli keselamatan, menjadi golongan yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi habibuka nabiyyuka wa syafi'uka Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tarfa'a 'anna ad-da'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a wa sultatal a'da'. توفنا وأنت راض عنا والحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم أعطك ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تحبط الوجوه. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. توسلنا إليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبركة وكرامة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تغفر ذنوبنا جميعا وتبدل سيئاتنا حسنات. ثبتنا على صراطك المستقيم وهون علينا سكرات الموت وشفع نبيك محمدا فينا واعطي كل منا سؤله يا الله وارزقنا الحسنى والزيادة. الحسنى حسن الخاتمة والزيادة النظر إلى وجهك الكريم. وارزقنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام إنك قريب سميع مجيب. اللهم بارك هذا المجلس وبارك صاحب هذا المجلس وبارك جميع من حضر في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران. أمدهم بمدد من عندك يا الله وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واجعل ذريتهم ذرية
صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن وبمحبة نبيك العدنان محمد صلى الله عليه وسلم. شفعه فينا يوم القيامة. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أرسل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هم جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين. سيد الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين. أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، على أن يجعل الله آخر كلامنا في هذه الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا، على نية القبول وتسهيل الأمور والإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أخوان الأخوان والأخوات الحاضرين والحاضرات، لو سمحتم أدبا مع ربوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبرك يكون في الترتيب. أولا يبدأ الحبيب، وبعد الحبيب حجان وأخوه، ومن ثم جوس المشايخ الذي في الأمام يعني الرجال، وبعده بعد أن ينتهي الرجال تبدأ أمه وزوجته وزوجة أخيه وجدته يعني عائلته. تفضل. Wahai saudara-saudari, insyaallah sekarang kita akan bertabarruk mencium rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan kita cium ini adalah rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beliau mengharapkan kepada kita untuk beradab, untuk memakai tata krama dan sopan santun. Yang beliau maksud jangan sampai berdesak-desakan, harus tertib dan rapih. Tentunya nanti tabarruk dimulai oleh guru kita tercinta Al-Habib Muhsin Al-Aidarus, kemudian diikuti oleh Haji Aan, juga Haji Andi, juga Gus, dan diikuti oleh para kesepuhan, para tokoh, dan diikuti oleh jamaah laki-laki semua yang ada di sini. Kemudian ada pun jemaah perempuan, beliau meminta Maulana Syekh dimulai oleh Umi daripada Haji Aan dan Haji Andi, kemudian oleh istri beliau dan keluarga beliau, dan diikuti oleh semua jemaah perempuan yang ada. Dan ketika bertabaruk semuanya agar menghadirkan hati kita kepada Rasul dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. محمد صلى الله عليه وسلم جل الشيخ الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى روح والد الشيخ أمير رحمة الله عليه، وإلى روح مولانا الشيخ محمد حسين الجيلاني، وإلى روح مولانا الشيخ سعيد الناحية رحمة الله عليه، وإلى روح مولانا الشيخ عصام بن الرافعي رحمة الله عليه، وإلى روح مولانا الشيخ محمد علي بن الجيلاني رحمة الله عليه، وإلى روح مولانا الشيخ أحمد سالم بن الجيلاني رحمة الله عليهم أجمعين، وإلى الصالحين وإلى أصحاب هذا المكان وإلى صاحب هذا الزمان. نتوسل إليك بهم يا الله، فعلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صلى الله على
اختفت منه البدور مثل حسنك ما أرينا قلت يا وجه السرور. Semua bersolawat sallallahu Muhammad